Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi. Hari ini cikgu nak mengajar mengenai dunia mikroorganisma, pengelasan mikroorganisma yang pertama iaitu fungi ataupun kulat. Okay, sebelum ni cikgu pernah perkenalkan bahawa kulat ni ataupun fungi dia punya saiz dia berbeza-beza Jadi jika awak perhatikan dalam buku teks ni, okay, kita ada dua kategori fungi, sama ada unicell ataupun multicell. Unicell ni contoh dia ialah yeast. Kalau multicell tu dia bagi contoh mucor. Okay, jadi kebiasaannya saiz dia ni lah antara 10 mikrometer sehingga 100 mikrometer. Okey, jika dia duduk secara berkumpulan, okey, contohnya macam mucor, so kita boleh lihat dengan mata kasar. Inilah yang awak tengok pada roti. Okey, ni roti lah. Kalau roti expired tu, biasanya kita boleh nampak dengan jelas ada tumpukan kulat dekat sini. Itu sebab dia duduk secara berkumpulan. Tapi kalau macam yeast iaitu unicell, kita tak nampak dengan mata kasar lah. Okay, kita kena guna mikroskop elektron. Tapi kalau cendawan ni dekat mana-mana lah, dekat kebun ke, dekat belakang rumah ke, kita boleh nampak dengan mata kasar. Okay, itu daripada segi saiz. Kalau macam bentuk, okay, macam tadi cikgu bahagikan kepada dua lah, sama ada dia unicell, contohnya yeast. Okay. So kalau yeast, kebanyakan bentuk dia adalah sfera kecil. Jadi awak nampak dia bawah mikroskop elektron ni bulat-bulat macam ni lah. Okay, jadi struktur asas dia pun sama. Dia ada cytoplasma, ada nukleus, ada vakuole, ada granule glycogen. Okay. Tapi kalau fungi multicell seperti mucor, okay, dia ada dua. Dua struktur utama lah. Yang pertama ialah spora di dalam sporangium. Okay, sporangium ni yang bulat, dalam tu ada spora. Lepas tu berbenang halus ni kita panggil dia hypha. Okey, itu adalah multicell bagi spora. Okay, ini adalah ringkasan dia lah kalau awak buat nota. Okey, sini Okey, seterusnya cikgu akan sambung dia punya yang ketiga dari segi nutrisi. Okey. Kalau fungi ini, nutrisi dia ada dua saja. Kita bagikan cara pemakanan dia. Sama dia adalah saprofit, iaitu dia hidup di organisma yang dah pun mati. Okay, yang ni awak boleh ingatlah, contohnya macam kulat, cendawan yang kita jumpa, dia perlukan organisma yang mati. Jadi dia akan ambil nutrien daripada organisma tersebut lah. Okay, so kita panggil dia apa? Saprofit. Kita panggil dia saprofit. Okey, yang kedua, kalau parasit, kita dah biasa dengarkan perkataan parasit. Dia perlukan perumah yang masih hidup. Contohnya pada diri kita, okay? Pada kulit haiwan atau kulit manusia lah. Contohnya kurap. Kurap ni dia disebabkan oleh kulat. Jadi kalau awak dapat kurap, dapat apa lagi, panau, itu adalah penyakit disebabkan oleh kulat. Jadi kita akan beli ubat anti-fungi ataupun antifungal kan dekat farmasi. Okay, kat celah-celah kaki ni ada kulat. So ini disebabkan oleh parasit yang bernama Trisophyton rubrum. Okay, ini adalah kulat ataupun fungi yang menyebabkan menyebabkan ni lah panau. Bukan panau ni, itulah, bukan panau, apa, tak ingat dah cikgu apa namanya. Okey, ni selalu kan kalau kaki macam ni kan. Okey, tak kisahlah dekat kaki ke kat bahagian mana-mana. Okey, kemudian kita ada habitat. Okey, habitat dia akan cari kawasan yang banyak nutrien. So kalau yang banyak nutrien, bahan reput, yang ni biasanya dia akan keluar cendawan ataupun kulat. Tinja ni tinja lembu lah, cikgu bagi contoh. Pada tinja lembu, kadang-kadang awak nampak juga ada tumbuh cendawan kecil-kecil kan. Okey. Dan satu lagi pada kulit lah, kulit manusia atau kulit haiwan. Yang tu lah yang cikgu sebut tadi lah, ada panau, ada kurap. Okey, so dia perlukan organisma yang hidup. Okey, seterusnya cikgu nak sambung mengenai cara pembiakan. Disebabkan kita hanya fokus kepada dua contoh saja, iaitu yeast dan mucor. Yeast sebagai mewakili fungi unicell. Okay.
Dan mucor mewakili fungi jenis multisel. Okay, kita lihat dulu yang pertama, fungi unisel, iaitu contohnya yeast. Yeast ni kalau siapa yang tak tahu tu, yang kita guna dalam nak buat roti, nak buat kuih, kan, nak suruh dia jadi gebu, kan. Okay, so kita gunakan yeast. Jadi yeast pembiakan dia adalah secara aseks. Okay, so dia hanya perlukan proses pertunasan sahaja. Dia bertunas. Okay, tunas. Yang ni pula dia akan jadi banyak lah. So yang ni pula akan bertunas. So yang ni pula akan bertunas. So dia akan jadi banyak. Masa yang singkat lah. Okay, kalau contoh multisel, mucor, okay, dia ada dua. Dia boleh buat dua-dua. Dia boleh menjalankan pembiakan secara aseks. Dia juga boleh menjalankan pembiakan secara seks. Okay, macam ni. Kalau macam mucor, okay ni dia punya struktur dia. Okay, tadi cikgu dah perkenalkan yang dia punya struktur adalah sporangium dan dia juga ada hypha. Kalau aseks, ni melalui pembentukan spora. So bila sporangium ni pecah, spora ni akan keluar dan spora ni akan jatuhlah ke bawah. Dan spora ni akan naik tunas yang baru. Okay. Kalau secara pembiakan seks, sebenarnya dia memerlukan hypha ni lah. Okay. Hypha ni ialah berbenang. Berbenang halus. Jika dia bertemu, okay, hypha 1 bertemu dengan hypha 2, okay, dia akan terhasil gamet. Okay, bila terhasil gamet, berlakulah persenyawaan. Okay, so bila dia berlaku persenyawaan, dia terbentuk hypha yang baru. Gitulah. Okay, bila terbentuk hypha yang baru, so dia akan hasilkan sporangium yang baru. Dia akan hasilkan mucor yang baru. Macam tu. Jadi mucor ni special, dia boleh lakukan dua jenis pembiakan. Seks iaitu pembentukan secara konjugasi, aseks melalui pembentukan spora. Okey. Itu sahaja untuk fungi. Cikgu akan sambung lepas ni pembentukan ataupun dalam buku teks ni selepas fungi. Okey, alga. So kita akan pergi kepada alga.